الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ucapan Alhamdulillah. Puji-pujian kita kepada Allah merupakan sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bersama pada hari ini merupakan 23 Zulkaidah 15 Julai. Alhamdulillah, kita dapat menyambung untuk bahagian yang kedua, untuk siri yang kedua, berkenaan dengan tajuk, berkenaan dengan topik doa di dalam Al-Quranul Karim. Pada hari semalam, Alhamdulillah, kita telah sama-sama dapat mengetahui tentang makna, definisi, pengertian doa dari sudut bahasa seperti mana yang ditarifkan, yang diertikan oleh Al-Gharib Al-Asfahani dalam Mufradat. Beliau mengatakan doa ini dia adalah seperti an-nida, iaitu panggilan atau menyuruh. Sebenarnya panggil atau suruh adalah dua benda yang sama sahaja. An-nida ni dia adalah panggil atau menyeru. Dia kalimah dia sama, panggil pun sama, seru pun sama. Cuma bezanya kadang-kadang panggilan di dalam Al-Quran dia ada dimulakan dengan perkataan ya, iaitu wahai. Tetapi doa ini dia adalah memanggil atau kita menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita doa, kita selalu menggunakan perkataan Allahumma. Kita panggil ya Allah. Allahumma tu seperti ya Allah, ya Tuhan kami. Kita panggil Allah. Ataupun kita berdoa dengan menyebut Rabbil filli, maksudnya kita kata ya Tuhanku. Rabbi tu maknanya ya Tuhanku, ataupun Rabbana, wahai Tuhan kami. Maksudnya apabila kita sebut perkataan itu, sebenarnya kita memanggil Allah, kita menyuruh Allah. Itulah pengertian yang diertikan oleh para ulama dari sudut bahasanya. Tetapi yang paling penting perlu diambil kira juga adalah dari sudut istilah dia. Istilah doa ni maknanya apa? Sebelum kita pergi kepada doa ini dari sudut istilah maknanya apa, kita telah sebut pada hari semalam, Alhamdulillah, di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita jumpa perkataan doa ini dia boleh merujuk kepada 5 pengertian. Yang pertama, dia boleh merujuk kepada makna al-qawlu, perkataan. Dia boleh merujuk kepada makna al-ibadat. Dia boleh merujuk kepada makna an-nida, iaitu seruan ataupun panggilan. Ia boleh merujuk yang keempat kepada makna al-isti'anatu, iaitu memohon pertolongan. Dan yang kelima boleh membawa makna as-su'al, iaitu persoalan yang berbentuk seperti memohon sesuatu tetapi dengan as-su'al, iaitu persoalan.
persoalan untuk penerangan. Okey, itu adalah bentuk yang kelima. Kalau kita jumpa perkataan doa dalam Al-Quran, dia boleh merujuk kepada kelima-lima makna yang telah pun kita sebutkan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus fokus kepada apakah makna doa dari sudut istilah. Dari sudut istilah, doa ni maknanya apa? Okey. Kalau tuan-tuan membuka kitab-kitab para ulama menulis tentang doa, maksud dia apa, istilah-istilah apa, okey. Saya kemukakan makna yang istilah. Sebenarnya doa ini kalau kita ambil makna yang paling senang lah, makna yang paling mudah untuk kita faham, walaupun ulama bincang istilah maksud dia apa, tapi dia tak lari daripada makna bahasa, sebab setiap orang yang berdoa dia memang akan memanggil Allah, dia akan menyeru Allah. Itu memang tak dapat dipisahkan dari sudut bahasanya. Dari sudut istilah, kalau saya merujuk kepada ta'rif, pentakrifan, pengertian, definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitab dia Bada'i' Al-Fawaid, dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau mendefinisikan, memberikan erti doa itu, dia kata adalah huwa talabu ma yanfa'u da'i. Maksudnya doa ni adalah apa? Doa ni adalah permohonan. At-talab itu permohonan, permintaan. Doa adalah permohonan, permintaan, ma yanfa', iaitu permohonan dan permintaan apa-apa yang boleh memberikan manfaat, yang boleh memberikan, kita panggil apa, memberikan kebaikan. Maksudnya kalau orang berdoa, dia mesti memohon ataupun dia meminta kepada siapa? Tentulah kepada Allah. Minta apa? Meminta apa-apa yang boleh bagi manfaat kepada dia, yang boleh mendatang kebaikan kepada dia. Termasuklah dia kata wa talab. Dia kata termasuklah kashful. Maksudnya termasuklah kita meminta, memohon dijauhkan, diangkat, dilindungi daripada perkara-perkara yang boleh memberikan mudarat. Okey, saya ulang balik semula. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid, beliau mengertikan doa ini adalah permohonan, permintaan. Orang yang berdoa kepada Allah, dia minta apa? Dia minta apa saja yang boleh bagi manfaat kepada orang yang berdoa. Apa saja yang boleh bagi manfaat, kebaikan, itulah doa. Termasuklah doa ini juga apa saja permohonan, permintaan dalam bentuk daripada perkara yang boleh memberikan mudarat, yang boleh yang menjauhkan daripada sebarang keburukan. Itu adalah makna doa dari sudut istilah dia. Maksud dia apa saja yang kita minta, yang kita pohon, yang kita hendak kepada Allah dalam bentuk kebaikan ataupun dalam apa saja boleh bagi manfaat kepada kita, ataupun kita minta Allah lindung kita, Allah jauhkan kita, ataupun Allah angkat kita daripada mudarat, itu adalah doa. Jadi kalau kita gabungkan dari sudut lughawi, dari sudut bahasa, maksudnya apabila kita nak minta kepada Allah jauhkan daripada perkara yang buruk, contohnya kita kata kita nak doa pada Allah lindung kita daripada kita terjebak dalam COVID-19, ataupun kita minta kepada Allah, ya Allah, sehatlah tubuh badan aku ni kan, berilah kesihatan, berilah kebaikan. Kedua-dua permohonan tadi, permintaan itu adalah permohonan kita kepada Allah. Tapi macam mana nak pohon? Mesti kita kena panggil, kita kena seru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dari sudut bahasa, dari sudut istilah, dia tidak boleh dipisahkan sama sekali. Jadi kita berdoa ni adalah kita memanggil,
kita menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak panggil Allah untuk apa? Kita nak panggil Allah supaya kurniakan kita kebaikan, kurniakan kita kesihatan, kurniakan kita ketenangan. Ataupun kita nak seru Allah, panggil Allah, minta Allah Taala jauhkan kita daripada keburukan, daripada perkara yang boleh memberikan mudarat kepada kita. Untuk lebih faham, contohnya apa yang kita minta pada Allah? Apakah tolab, apakah permohonan kita minta kepada Allah dalam kebaikan? Kita ambil contoh yang paling mudah. Kalau kita baca suratul Fatihah, ketika mana kita membaca pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tu, maksudnya dalam surah Al-Fatihah sebenarnya kita dah buat permohonan, kita dah buat permintaan, kita memohon kepada Allah apa? Supaya Allah bagi kita manfaat. Manfaatnya apa? Supaya Allah berikan kita, tunjukkan kita, bimbing kita, istiqamahkan kita berada di atas jalan yang lurus. Dalam masa yang sama, kita minta Allah jauhkan kita. Kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada apa? Daripada kita terjebak, kita mengikuti jalan orang-orang yang Allah murkai, jalan orang-orang yang sesat. Rupa-rupanya dalam surah Al-Fatihah, kalau kita baca sebanyak 17 kali, mesti 17 kalilah paling sikit. Sebab wajib kita baca surah Al-Fatihah. Ada orang dia minta lebih lagi daripada itu, bermakna setiap kali baca surah Al-Fatihah, sebenarnya kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah pengertian doa dari sudut istilahnya. Maknanya dari sudut istilah, dari sudut bahasa, memang ia tidak boleh dipisahkan sama sekali. Jadi saya harap tuan-tuan faham, tuan-tuan dan puan-puan faham tentang makna doa. Okey, tuan-tuan puan-puan. Okey, nanti kalau soalan saya akan jawab, insya-Allah saya akan jawab soalan yang semalam yang ditanya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada tajuk pembahagian doa. Maksudnya doa ni dia boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Kita dah faham erti tadi tu. Erti tu penting. Dia kalau nak belajar bab apa pun, topik apa pun, mesti kena memahami dulu dia panggil apa definisinya. Kita panggil apa dia punya maknanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada bab yang kedua. Bab kedua ni penting juga, tuan-tuan. Tajuk kedua ni penting juga. Okey, supaya kita dapat kembang luaskan cara kita faham tentang doa. Okey. Doa, kita panggil doa ni, dia punya dia panggil pembahagian doa ni, dia dibahagikan kepada dua bahagian. Doa terbahagi kepada dua. Okey, doa terbahagi kepada dua. Pertama, tuan-tuan kena catat. Okey, pertama dipanggil dengan doa masalah. Tulis tu, doa masalah. Doa yang pertama, pembahagian doa yang pertama, sama ada dalam Quran dan hadis, dia akan terbahagi kepada dua. Bahagian yang pertama dikenali dengan istilah du'aul mas'alah. Dipanggil doa masalah. Okey, doa masalah ni maksudnya adalah doa yang dia berbentuk permohonan, permintaan yang kita maksudnya apa saja yang kita minta pada Allah. Apa saja yang kita nak minta lindung pada Allah tu, sama ada contohnya kita kata, contohnya pagi ni kita kata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa dalam hadis Nabi yang sahih tu, yang mana Nabi selalu minta pagi-pagi, dia kata, ya Allah, kurniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat, kurniakan kepada aku rezeki yang baik, kurniakan kepada aku adalah amal yang diterima. Maksudnya kita minta Allah kurniakan tu,
Itu adalah doa masalah dia panggil, iaitu doa permohonan. Yang ini doa yang terang-terang. Yang inilah kebanyakan orang faham doa yang itu. Kalau kata sebut apa tu doa? Kita faham doa tu minta sesuatu pada Allah, sama ada minta kebaikan atau pelindung pada keburukan. Itu adalah bahagian yang pertama. Dia panggil apa? Dia panggil istilah doa masalah, ataupun dipanggil doa hajat, ataupun dipanggil doa tolak, dia panggil doa permohonan. Itu bahagian nombor satu. Yang itu yang biasa kalau sebut tajuk doa je orang faham yang itu. Bahagian pertama ni. Bahagian pertama ni dipanggil doa masalah. Dia panggil doa yang merujuk kepada apa-apa permohonan, permintaan yang berbentuk nak dapatkan manfaat atau lindung pada keburukan. Itu dipanggil doa masalah. Okey, jelas tuan-tuan puan? Okey, itu bahagian pertama. Bahagian pertama ni kebanyakan orang faham yang itu. Tetapi ada satu lagi bahagian yang kadang-kadang wallahu ta'ala alam, adakah diberi faham macam tu ataupun tak pernah dengar. Bahagian yang kedua, dia dipanggil bahagian apa? Dia panggil apa? Doaul ibadah. Dia panggil doa ibadah. Tuan tulis. Doa ibadah. Doa ibadah. Okey, nanti saya akan jawab soalan daripada Puan Syahriah tu. Basmalah juga adalah cara menyuruh Allah. Saya akan jawab soalan Puan dengan soalan Puan tanya semalam. Dalam surah Al-Isra, nanti saya akan jawab ke soalan tu. InsyaAllah tuan-tuan puan. Baik, tuan-tuan, bahagian yang kedua doa, dia panggil apa? Doa al-ibadah. Doa ibadah. Saya akan terangkan, saya akan berikan contoh. Okey, doa yang kedua dia panggil doa ibadah. Okey, doa ibadah ni maksud dia apa? Okey. Tuan-tuan jangan lari daripada makna doa, pengertian doa ya. Jangan lari, faham pengertian doa, dah faham dah? Okey. Bahagian yang kedua doa ibadah ni apa? Doa ibadah ni ambil kata kuncinya pada perkataan ibadah. Okey, saya bagi contoh. Okey, bentuk ibadat Okey. Kita bagi contoh, kita buat ibadat hari-harian kita. Okey. Contohnya, solat. Kita solat 5 waktu. Solat 5 waktu tu doa tak? Okey. Solat termasuk ibadat tubuh badan, perkataan. Solat dia adalah salah satu ibadah. Solat dia adalah ibadah. Dalam masa yang sama dia adalah doa. Sekali saya akan terangkan. Tuan-tuan berpuasa. Kan, kita berpuasa. Ada orang berpuasa Isnin Khamis, dia berpuasa 3 hari setiap bulan. Tuan-tuan berpuasa, tuan-tuan berdoa lah tu. Itulah doa. Dia panggil doa ibadah. Okey, tak apa, saya akan terangkan sekejap lagi tuan-puan. Okey. Ataupun tuan-tuan berzikir. Tuan-tuan berzikirlah. Tuan-tuan memuji Allah. Dengan tuan-tuan menyebut kalimah tahmid. Tuan-tuan kata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ataupun tuan-tuan bertasbih. Tuan-tuan kata subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan kepujian, maha suci Allah dengan kepujian. Tuan-tuan berzikir dalam bentuk tahmid ke tasbih, sebenarnya tuan-tuan berdoa. Okey, jelas? Tuan-tuan, pagi ini ada orang dia bersedekah. Kan, bersedekah ni dia ada, contohnya tuan-tuan berzakat ke, ataupun tuan-tuan dan perempuan bayar hutang. Itu pun ibadat, itu pun doa. Jangan kecilkan doa mesti kena menadah tangan. Itu doa yang bahagian nombor 1. Tapi doa bahagian nombor 2 ni dia panggil doa ibadat. Doa ibadat ni maksudnya apa saja bentuk ibadah. Apa saja bentuk ibadah. Ibadah ni kalau tuan-tuan belajar tentang ibadah ni, maksudnya ibadah ni maksudnya tuan-tuan berzikir dengan lidah. Tuan-tuan menggunakan harta untuk derma ke, infak ke, sedekah ke. Tuan-tuan gunakan tubuh badan. Ada orang salat duha pagi ni. Sebenarnya dia adalah doa. Kenapa? Kenapa itu dipanggil doa? Kerana, macam ni. Kerana apa? Tadi kita panggil kan? Kita panggil doa ni adalah memanggil Allah, menyuruh Allah. Doa ni apa? Kita kata doa tadi adalah minta manfaat dan menolak keburukan. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan.
Kalau kita solat kan ibadat. Kalau kita solat, tuan-tuan solat nak apa? Saya tanya, tuan-tuan solat nak apa pada Allah? Kita berpuasa, ada orang berpuasa, setiap bulan dia puasa, 3 hari setiap bulan ke, puasa Isnin Khamis ke. Kenapa anda berpuasa? Anda nak apa pada Allah? Apa yang anda nak pada Allah? Kita bersedekah, kita membayar hutang orang, kita baca subhanallah, kita baca Al-Quran, tuan-tuan hadir majlis ilmu. Saya nak tanya, tuan-tuan nak apa pada Allah? Tuan-tuan minta apa pada Allah? Kan? Mesti kita solat, kita nak minta sesuatu pada Allah, betul? Kalau kita berpuasa, kan kita nak minta sesuatu pada Allah. Maksud dia, apa saja yang kita nak minta kepada Allah, apa saja yang kita ada permintaan kepada Allah, itu adalah doa lah. Ingat tak kita kata definisi doa? Doa ni apa? Kita kata definisi doa. Apa saja yang kita minta kepada Allah, sama ada kebaikan, manfaat atau jauh keburukan. Contoh solat. Kalau tuan-tuan solat, ada orang solat duha pagi ni, contoh kan, ataupun lepas ni dia solat duha. Tuan-tuan solat duha, tuan-tuan nak minta apa pada Allah? Kita nak redha Allah. Kan redha Allah tu adalah kebaikan. Tuan-tuan nak minta pahala dari Allah kan? Nak minta Allah bagi pahala. Nak minta pahala tu kan kebaikan. Kan? Ada orang dia solat sebab dia tahu solat tu jalan untuk dia dapatkan pertolongan. Minta pertolongan melalui solat, itu adalah doa. Tuan-tuan berpuasa, tuan-tuan nak apa pada Allah? Tuan-tuan nak minta apa pada Allah? Nak minta rahmat Allah. Minta rahmat Allah, doa. Tuan-tuan berzikir, tuan-tuan kata, tuan-tuan kita memuji Allah, banyak kita memuji Allah. Ada orang dia memuji Allah, dia kata apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, kan? Tuan-tuan zikir tu, tuan-tuan bertasbih tu, tuan-tuan nak apa daripada tasbih tu? Kita kata tentulah nak dapat redha Allah, Ustaz. Saya nak Allah sayang saya. Saya nak nanti dekat akhirat amalan saya diberatkan Allah dalam timbangan. Itu kan permohonan. Itu kan kebaikan. Maknanya doa lah tu. Saya harap tuan-tuan jelas. Saya harap tuan-tuan faham. Maksud dia, apa saja bentuk ibadat yang kita lakukan, kita kepada Allah ke, cerita tentang Allah ke, ataupun buat ibadat sesama anak Adam, semua itu dipanggil doa. Dia panggil doa apa? Doa ibadah. Jelas tak tuan-puan? Kan? Mesti kita tak ada orang dia buat ibadat, melainkan mesti ada permohonan, mesti ada permintaan dia nak, mesti ada hajat dia nak pada Allah. Kan? Dia hajat dia nak syurga. Hajat dia nak rahmat, dia hajat dia nak dapat redha Allah, dia nak dapat kasih Allah. Semua itu adalah doa. Oleh yang demikian, kita dah dapat maklumat. Rupa-rupanya doa ni bukan hanya semata-mata berbentuk doa yang kita panggil doa yang kita faham itulah. Yang biasa orang faham doa tu mesti angkat tangan ke tak angkat tangan. Doa yang perkataan doa itulah. Yang kita kata minta Allah bagi ilmu, Allah beri kita rezeki murah, Allah bagi kita kesihatan, minta lapang dada. Itu adalah bahagian yang pertama. Tetapi bahagian yang kedua dipanggil doaul ibadah. Okey, jalan tuan-puan. Jadi kedua-dua bahagian ini tidak boleh dipisahkan. Maksudnya, kalau kita memang berdoa lah, memang kita berdoa, pagi ni kita doa kata apa kepada Allah, kita doa apa? Kita doa minta Allah berikan kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Itu dipanggil doa masalah, doa. Ataupun kita ada masalah kan, kita ditimpa dengan musibah, kita kata ya Allah, hilangkanlah aku musibah ini, angkatlah musibah. Itu dipanggil doa masalah, kan? Doa masalah. Tapi dalam masa yang sama, dia tahu, dia kata, aku ni kalau nak hilang masalah, aku kena solat banyak. Maka perbuatan dia solat tu sendiri sebenarnya sudah pun doa. Lepas tu dalam solat dia berdoa yang khusus pula. Maknanya dua-dua tu tak boleh dipisahkan. Tetap faham tak? Solat tu sendiri adalah doa. Dalam solat tu sendiri, dalam sujud, tuan-tuan berdoa yang doa masalah. Jadi, setiap doa masalah, doa hajat, doa permohonan, dia juga adalah doa ibadah. Sebab berdoa itu sendiri adalah ibadah. Jadi tak boleh dipisahkan. Jelas tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dan puan, janganlah kecilkan, jangan limitkan, hadkan doa tu
mesti doa yang kita kata mesti ada perkataan Allahumma, Rabbana, Rabbi, Ya Allah. Tidak. Walaupun kita tidak menyebut secara khusus Ya Allah, Rabbi, Rabbana, Allahumma, tetapi apabila kita solat buat ibadat lain, itu adalah doa. Oleh sebab itulah kita katakan semalam dalam surah Al-Fatihah, daripada ayat pertama sampai ayat yang ketujuh, semua itu adalah doa. Doa macam mana? Okey. Ayat pertama sampai ayat nombor 7 dalam surah Al-Fatihah, kenapa kita kata dia doa? Kenapa Fatihah itu adalah doa? Ada setengah orang faham doa tu pada ayat yang ihdinas siratal mustaqim. Kan dia dalam bentuk kita kata apa? Tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, itu kan? Jalan yang lurus. Dia macam minta. Itu memang doa, tapi itu adalah doa masalah. Tapi dari ayat 1 sampai ayat nombor 5 tu, itu dia panggil doa ul ibadah. Sebab apa doa ibadah macam ni? Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 5, kan kita puji Allah. Kan kita membesarkan Allah. Kan kita mengagungkan Allah. Contoh kita kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman, dengan Maha Ar-Rahim. Kan kita panggil Allah tu, kan kita puji Allah. Allah kan suka kita menyebut nama-namanya yang mulia. Kita puji Allah. Walaupun kita tak minta apa-apa. Kita cuma kata dengan nama Allah yang Allah itu Rahman, yang Allah itu Rahim. Kan kita puji Allah. Dalam masa yang sama, kenapa kita sebut kalimah tu? Kan kalimah itu boleh dekatkan kita kepada Allah. Boleh rapatkan kita dengan Allah. Maksudnya secara tak langsung, kita minta satu pada Allah. Tentu kita nak pahala daripada kalimah tersebut. Begitu juga kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Itu sebenarnya doa. Tapi doa dalam bentuk apa? Doa berbentuk puji-pujian. Apabila kita puji Allah, Allah suka. Apabila Allah suka, tentu Allah beri sesuatu. Dan kita pun sendiri memuji Allah sebab nak pahala, nak reda Allah. Lepas tu kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan? Puji Allah lagi, besarkan Allah lagi. Maliki Yaumiddin. Kita agungkan Allah. Ya Allah, Engkau ni adalah pemilik, penguasa hari kiamat. Lepas tu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas tu tuan-puan. Okey, maknanya apa saja bentuk pujian, apa saja bentuk mengagungkan Allah, apa saja bentuk ucapan membesarkan Allah, itu adalah doa. Walaupun dalam perkataan tu, zikir tu, dia tidak ada ayat yang berbentuk berilah, kurniakanlah. Tak ada. Tapi itu adalah doa. Sebab apa? Sebab kita buat ibadat melalui ucapan zikir. Puji Allah. Sucikan Allah. Besarkan Allah. Itu adalah doa. Doa apa? Doa ul ibadah. Okay, jelas? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pagi ni, kan kita pergi ziarah orang tua kita. Kan kita tanya khabar orang tua kita. Kita berdoa lah tu. Kenapa doa? Sebab kita buat ibadat. Kan? Kenapa anda hubungi mak dan ayah anda? Kenapa kita pergi ziarah orang tua kita? Sebab tentulah kita nak apa? Kita nak syurga. Sebab syurga itu di bawah tapak kaki ibu, contoh. Kan? Redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Maksudnya anda nak redha Allah. Apabila anda nak redha Allah, itulah permohonan. Itu adalah hajat anda kepada Allah. Melalui apa? Melalui ibadat menziarah orang tua. Itu adalah doa. Okay, saya harap penerangan ini dapat memberikan jawapan kepada tuan-tuan. Sebenarnya doa ni apa? Ada dua bahagian. Doa masalah dengan doa ibadah. Cuma dalam pengisian ini, kita akan memberikan tumpuan kepada doa yang pertama tu. Dia panggil doa masalah. Kita akan beri ketumpuan kepada makna yang pertama. Tetapi tolong fahamkan dulu dua bahagian ini. Jangan pisahkan dia. Jelas tak? Nanti kalau kita tengok orang tu solat kan. Kita tengok orang tu solat. Lepas solat dia tak doa. Jangan pula kita kecam dia.
Korang hajar budak ni, tak ada adab langsung, tak berdoa langsung selepas solat. Salah tu. Sebenarnya dia doa tu dia solat. Dia solat tu dia doa lah tu. Dia tanyalah tak faham tak? Kadang-kadang kita tak ada ilmu ni, mudah aja nak hukum orang. Jangan. Kan? Jelas tuan-tuan dan puan? Okey. Tetapi dalam pengisian ini, kita nak memberi tumpuan kepada doa bahagian yang pertama, doa masalah. Doa masalah ni lah yang nanti kita akan bacakan, kita akan sebutkan. Dalam surah Al-Fatihah ada doa apa, dalam Al-Baqarah ada doa apa, yang tu kita akan baca. Doa yang bentuk Rabbana ke, Rabbi ke, kita akan ambil doa-doa tu yang ada di dalam Al-Quran. Dan doa yang dia tak ada bentuk Rabbi dengan Rabbana, dia ada perkataan lain tetapi jadi doa. Kenapa jadi doa? Itu nanti kita akan ulas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan belajar pattern doa masalah tu, kenapa doanya bunyinya macam tu, doa itu sebenarnya apa, maknanya apa. Kita akan ulas nanti, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, maknanya dalam pengisian ini kita akan fokus kepada apa? Doa masalah, doa yang khusus yang nampak terang-terang dalam bentuk hajat tu. Okey, dia panggil doa masalah. Yang mana nanti kita akan kemukakan doa-doa yang ada dalam Quran, Rabbi ke, Rabbana ke, tak ada perkataan Rabbi dan Rabbana pun, tapi dia menjadi doa. Kita akan belajar nanti pembahagian doa di dalam Al-Quran yang doa bentuk masalah tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Jadi okey, saya harap tuan-tuan jelas tentang pengisian pada pagi ini. Baik. Saya berhenti dulu dekat sini, bukan berhenti apa. Saya nak jawab soalan sahabat-sahabat kita yang tanya pada hari semalam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jap. Makna ustaz setiap kali terniat untuk kita melakukan satu ibadat, berniat untuk sesuatu dengan Allah, niat tu dah jadi doa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, begini ya. Soalan Puan Jana Yusof tu. Okey. Dia tanya, setiap kali terniat untuk melakukan suatu ibadat atau berniat untuk memohon sesuatu dengan Allah, niat tu jadi doa ke? Ya. Niat tu jadi doa jika kita niat untuk melakukan kebaikan. Niat untuk buat amal soleh. Niat tu pun dia sudah dipanggil, dia termasuk dalam bentuk ibadat. Sebab apa? Sebab kita memang dituntut untuk sentiasa berniat perkara-perkara yang baik. Seperti mana hadis yang kita kenali, yang kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tu bergantung kepada niat. Ataupun kita sedia maklum yang tentang konsep niat ni, Allah kata wama umiruna illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita pernah belajar hadis, tetap biasa dengan hadis yang Nabi kata apa? Sesiapa yang berazam nak berniat buat perkara yang kebaikan, dia dapat lakukan, Allah catat kepadanya 10 kebaikan. Kalau dia niat, dia ada azam nak buat kebaikan tapi tak dapat nak lakukan, tetap dicatat 1 pahala kepada dia. Maknanya setiap niat yang baik, niat untuk dekatkan diri pada Allah, semua itu pun sudah termasuk dalam doa al-ibadah. Kenapa anda niat baik? Sebab anda nak pahala niat baik. Kalau anda niat baik, kan anda boleh dekatkan diri kepada Allah. Itu sudah dipanggil doa. Okey. Saya jawab soalan semalam. Okey. Ada puan yang bertanya, dia tanya tentang surah Al-Isra. Okey, ada soalan tentang surah Al-Isra ayat 110. Yang puan bertanya tentang ayat 110 surah Al-Isra ni, adakah itu aplikasinya untuk tindakan membaca bismillah? Kita faham tak? Maksudnya soalannya, kalau saya silap Puan Syahriah tolong betulkan ya. Soalan pada ayat nombor 110 surah Al-Isra kan mengatakan bahawa sebab kita belajar Quran kan, apabila kita faham Quran, aplikasi ayat ni untuk apa? Actionnya apa? Okey, Puan Syariah bertanya, adakah ayat 110 tu membawa maksud aplikasi kita membaca bismillah ke? Okey, saya akan jawab soalan itu dengan memahami kandungan maksud ayat itu. Saya harap tuan-tuan faham. Okey, tuan-tuan buka surah Al-Isra. Okey, tuan-tuan buka surah Al-Isra
ayat 110. Okey, ayatnya bunyi apa? Sekejap tuan-tuan Okey. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra, saya jawab soalan ni tuan-tuan puan Okey, secara tak langsung kita belajar ayat-ayat pilihan. Okey, surah Al-Isra, surah yang ke-18 kan? Surah yang ke-17 Al-Isra, okey, ayat 110. Ayat 110 pada muka surat 293, muka surat 293 ayat nombor 110 surah Al-Isra, surah yang ke bukan ayat 110. Sekejap tuan-tuan. Betul lah, muka surat 293. Okey, muka surat nombor 293. Okey, soalan ni jawapan dia puan puan yang bertanya Okey, sebelum saya jawab soalan ayat 110 ni, kita kena faham dulu ayat ni sebenarnya maknanya apa. Kalau kita baca ayat nombor 110, ayatnya berbunyi apa? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulid'ullaha wid'ur rahman. Okey, Allah kata kepada Nabi Muhammad, Allah kata qul, katakanlah. Maksudnya Allah nak kata macam ni. Maksudnya Allah kata, waktu ayat ni turun, Nabi sampaikan, Allah kata qulid'ullaha. Allah kata engkau sebutlah, engkau ucaplah perkataan Allah itu, awidur rahman, ataupun engkau sebutlah, engkau ucaplah nama Allah Ar-Rahman. Maksudnya Allah nak kata, kalau engkau sebut ya Allah ataupun kita sebut ya Rahman, kan? Allah kata ucaplah sama ada Allah ataupun Ar-Rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Jadi Allah kata ucaplah, sebutlah perkataan Allah ataupun Ar-Rahman, kan? Apa sahaja yang kau panggil, yang kau sebut tentang Allah itu memiliki nama-nama yang mulia. Okey, maksudnya macam ni. Okey, maksudnya adalah Allah kata, okey, Allah, kita baca terjemahan dulu. Terjemahan dia kita baca dulu. Baca terjemahan dia, kita nak tengok sesuai tak ayat ni dikaitkan dengan membaca bismillah. Okey, kita akan jawab, kita faham dulu ayat dia apa. Okey, kalau ayat 110 tu Allah kata, katakanlah Muhammad. Maksudnya Nabi sampaikan ayat ni kepada orang-orang musyrikin. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama mana saja kamu dapat seru. Maksudnya panggillah Allah ke, panggillah Ar-Rahman ke. Contoh, kalau panggillah ya Allah, panggillah ya Rahman, kan? Kerana Allah mempunyai nama-nama yang terbaik. Maksudnya begini. Allah bagi tahu, Allah perintahkan kepada Nabi supaya bagi tahu ayat ni kata apa? Ayat ni Allah kata, Muhammad, engkau bagi tahu ke orang-orang Arab musyrikin, mereka boleh sebut tentang Allah ni dengan sebutan apa saja. Nak sebut perkataan ya Allah pun boleh, nak sebut ya Rahman tu pun boleh. Kerana Allah tu sendiri, dia termasuk nama-nama Allah yang mulia. Nak sebut nama Ar-Rahman tu pun termasuk nama-nama Allah yang mulia. Okey, untuk lebih faham lagi, kenapa boleh munculnya ayatnya bunyi sebutlah Allah Ar-Rahman? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ingat tak pada hari Isnin yang lalu saya ada menyebutkan tentang memahami asbabun nuzul. Faham tak asbabun nuzul? Asbabun nuzul ni maknanya sebab-sebab turunnya ayat. Okey, rupa-rupanya ayat nombor 110 ini ada sebab yang tersendiri. Ada cerita dia. Ceritanya apa? Okey, ceritanya begini. Okey, dalam tafsir At-Tabari. Okey, dalam tafsir At-Tabari menyebutkan satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, Ibnu Abbas sahabat Nabi ni, beliau menukilkan
tentang cerita ayat 110. Maknanya ayat 110 ni sebelum dia turun, sebelum ayat tu turun macam tu, ada peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwanya, kata Abdullah bin Abbas, suatu hari Nabi ni dia sujud. Kita faham Nabi sujud di Masjidil Haram di Kaabah. Ketika Nabi sedang sujud, Nabi panggil apa tahu? Nabi sebut apa? Nabi kata, Ya Rahman, Ya Rahim. Nabi panggil. Faham tak? Nabi panggil apa? Nabi sebut dalam sujud tu, Nabi sebut tentang dua nama. Nabi panggil apa? Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika Nabi sujud tu. Maksudnya Nabi sebut dua nama. Satu, Ya Rahman. Satu, Ya Rahim. Dia sebut dua nama. Okay, faham dulu. Nabi sebut dua nama. Lepas tu orang-orang musyrikin ni, dia dengar Nabi kata, Ya Rahman, Ya Rahim. Orang-orang musyrikin ni, mereka kata apa tahu? Mereka kata apa? Muhammad ni, dia kata, Muhammad ni, tengok dia. Dia suruh orang sembah Tuhan yang satu. Kan? Tapi dia sendiri sembah Tuhan yang dua. Faham tak? Sebab Nabi kan dia sebut dua nama. Dia kata apa? Ya Rahman, Ya Rahim. Kan? Faham tak? Ya Rahman, Ya Rahim. Orang Arab musyrikin dia tak faham. Dia ingat Nabi sebut dua nama tu seolah-olah Ya Rahman tu Tuhan lain, Ya Rahim tu Tuhan lain. Tuan-tuan faham tak? Ya Rahman tu Tuhan lain, Ya Rahim Tuhan lain. Jadi orang Arab musyrikin ni, mereka pun katalah, tengok tu Muhammad. Dia suruh sembah Tuhan yang satu, dia sendiri panggil dua Tuhan. Sebab mereka faham, Rahman ni Tuhan lain, Rahim ni Tuhan lain. Maka turunlah ayat 110 ni membetulkan mereka, yang mana Allah ni nak kata apa? Allah ni nak kata, kalau Muhammad panggil Rahman ke, panggil Rahim ke, semua itu termasuk nama-nama Allah yang mulia. Lepas tu Allah kata, Qul id'ullah hawid'ur Rahman. Lepas tu Allah kata, Muhammad, kau cakap dekat diorang tu, perbetulkan mereka faham tu. Maksudnya apa? Kau panggil nama Allah pun, nama Allah tu juga. Kalau kau panggil Ya Rahman tu pun, Allah yang satu tu juga. Sebab apa? Falahul asma'ul al-husna. Itulah maksud dia. Bukanlah yang mereka faham, Ya Rahim, Ya Rahman yang Nabi sedang sujud baca tu nama Tuhan lain. Rahim tu nama Tuhan lain. Tak, rupa-rupanya dua-dua nama tu, semua itu adalah termasuk dalam nama-nama Allah yang mulia. Sebutlah Allah tu, atas sebut Ya Allah, Ya Rahman, dua-dua nama tu akan kembali pada Tuhan yang satu. Itu maksudnya. Kalau dah faham ayatnya maksudnya begitu, apa kaitan dengan baca bismillah? Apa kaitannya dengan baca bismillah? Apa kaitan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim? Ayat ni dia tak sebut pun suruh baca bismillah. Ayat ni nak membetulkan, nak bagi tahu bahawa Allah ni dia ada nama-nama Allah yang mulia. Kau sebut nama Ya Rahman ke, Ya Rahim ke, Ya Allah ke, semua itu kembali kepada Tuhan yang satu. Kenapa? Kerana Tuhan yang satu itu, dia mempunyai Asma'ul Husna. Okey, apa aplikasi dengan bismillah? Okey, kalau kita faham ayat ni dia tak sebut pun menyuruh kita baca bismillah sebenarnya. Dia bentuk, dia umum saja. Dia tak sebut pun. Okey, tetapi kita memang dituntut untuk membaca bismillah. Okey, ayat tadi ni yang kita baca tadi tu, wallahu ta'ala alam, kalau setakat kita faham, dia tidak ada pun perintah yang mengatakan mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Ayat tadi adalah untuk membetulkan salah faham orang-orang Arab musyrikin yang mengatakan kalau sebut nama Allah banyak-banyak ni seolah Tuhan tu ada banyak. Tak. Allah Ta'ala ada nama-nama yang mulia. Nak panggil nama mana pun, ia akan kembali kepada nama Allah yang mulia. Okey, tuan-tuan jelas kat situ. Okey, tetapi memang kita dituntut untuk memperbanyakkan membaca bismillah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebut bismillah, baca bismillah saja pun boleh. Bismillah pun dipanggil bismillah. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim pun boleh juga. Pun dipanggil bismillah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nukilkan
satu hadis yang menggalakkan kita memperbanyakkan baca bismillah. Hadis ini, okey, hadis yang kita maksudkan ini adalah hadis, okey, riwayat Ahmad, tulis hadis riwayat Ahmad dan juga ashabus sunan. Ashabus sunan ni maksudnya kitab-kitab sunan hadis, contohnya Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi tu. Okey, hadis ni tolong tulis dulu status hadis ni apa. Hadis yang kita nak baca ni statusnya adalah hadis hasan. Okey, hadis ni hadis hasan, maksudnya di bawah pada sahih. Yang menghasankan hadis ini adalah Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ada ulama lain yang mensahihkan hadis ini. Ulama itu siapa? Itu Ibnu Daqiq Al-Aid. Okey. Salah satunya ada Ibnu Daqiq, dia kata hasan, ada yang kata sahih. Okey. Yang kata hasan Ibnu Hajar Asqalani, An-Nawawi adalah Ibnu Daqiq. Okey, kata je lah. Hadis tu maksud apa? Hadis ni maksudnya begini. Nabi SAW bersabda, kullu kalamin, setiap perkataan, amrin ataupun urusan, zibalin la yuftahu bi dzikrillah. Okey, Nabi kata setiap perkataan ataupun urusan yang tidak dibuka dengan berzikir kepada Allah, fahuwa abtar, maka amalan itu dia terpotong, ataupun au aqta, dia terpotong. Maksudnya amalan ni dia macam tak ada keberkatan dia. Okey, kita jelas tak? Maksudnya hadis kata setiap perkataan, setiap urusan yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka perbuatan dan amalan itu dia terpotong. Daripada ayat ini, hadis ini, kita dapat sedia maklum salah satu bentuk zikir yang kita memang elok mulakan dalam setiap pekerjaan yang baik adalah dengan membaca bismillah. Kenapa kena baca bismillah? Yang ini memang kena buat satu slot yang khas. Kenapa baca bismillah? Kenapa sebut dengan nama Allah? Tuan-tuan kena faham perkataan huruf ba dengan, tuan-tuan kena faham kenapa sebut ismi, nama, dan kenapa sebut perkataan Allah. Kenapa tak kata dengan nama Rahman? Kenapa tak kata dengan nama Ar-Rahim? Kenapa dengan bismillah? Nak ulas tu saya perlukan waktu yang panjang. Memerlukan slot yang khas. Kita kena ulas pula ba tu maksud dia apa? Kenapa sebut ismi? Ismi ni maknanya apa? Kemudian kenapa sebut perkataan Allah? Allah tu sendiri adalah ada huraian dia yang panjang tentang nama Allah. Allah itu. Itu kita masuk yang lain. Maksud dia ayat yang kita baca 110 tadi, jawab soalan puan tadi tu, dia tidak pun menyebut secara terang kena baca bismillah. Ayat tadi membetulkan konsep faham tentang nama Allah. Tetapi memang kita digalakkan untuk memperbanyakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selesai? Faham yang tu? Okey, saya jawab soalan. Ada soalan sahabat yang bertanya semalam tentang tawassul. Tawassul ni nanti saya akan ulas ketika mana tajuk cara nak berdoa kepada Allah. Tawassul ni tuan-tuan, maksudnya kita menggunakan perantaraan. Tawassul ni adalah jalan nak berdoa kepada Allah. Nanti kita akan cerita bertawassul dengan nama Allah Al-Husna, bertawassul dengan doa orang-orang yang soleh ketika dia masih hidup. Kita boleh bertawassul dengan amal-amal soleh. Nanti kita akan kemukakan cerita tiga pemuda yang dia masuk dalam gua, tiba-tiba pintu tu telah menutup mereka untuk mereka keluar. Mereka bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Okey, tuan-tuan dan puan, saya harap kita semua dapat manfaat, dapat berkat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengisian kita yang ringkas pada pagi ini. Ya, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan ya yang menonton, yang mendengar, jika ada saya tersalah fakta, saya tersalah sebut ayat, apa saja kesalahan, saya mohon tolong PM saya ataupun boleh hubungi saya pun untuk membetulkan ya. Kerana
Kerana kadang-kadang kita manusia tak lari daripada salah dan silap. Dengan kadar ilmu yang Allah beri sedikit ini, itu saja yang mampu saya sampaikan. Yang baik itu adalah dari Allah. Kebaikan itu semuanya kita sandarkan kepada Allah. Kelemahan, keburukan itu sebenarnya dilakukan oleh manusia. Tapi Allah itu maha sempurna. Mohon maaf atas salah dan silap, tetapi kita mohon doa kepada Allah, semoga Allah berikan kita keberkatan. Allah catat pertemuan pengisian kita pada pagi ini, walaupun ringkas, walaupun sedikit, usia kita sedikit ini, sebagai salah satu amal soleh. Dan kita berjumpa, bertemu pagi ini pun sebenarnya adalah satu doa, doa dalam bentuk ibadat. Ya, kita mengharapkan rahmat, kita minta pada Allah bagi berkat, kita minta Allah Ta'ala beri redanya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan sambung pengisian kita pada esok pagi. Ya, esok pagi kita nak ulas tentang kelebihan-kelebihan doa dulu. Minggu yang berikutnya baru kita akan mulakan dengan contoh doa-doa di dalam Al-Quranul Karim. Kita akan mula pada minggu depan. Maknanya besok insya-Allah kita mohon rahmat Allah, kita mohon kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita mohon bimbingan dari Allah untuk kita bertemu lagi tuan-tuan besok pagi insya-Allah pada jam 9 pagi. Kita akan ulas tentang kedudukan ataupun kita panggil kelebihan doa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa insya-Allah besok tuan-tuan puan. Kita sama-sama memohon keampunan Allah dengan kita membaca tasbih, menghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.